Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui online pada pagi yang mulia ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekali nikmat-Nya kepada kita semua, sama ada nikmat jasmani ataupun nikmat rohani. Alhamdulillah, semoga kesyukuran kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah baik dari masa ke semasa sehingga sampai kita ke alam baka insya-Allah. Sahabat-sahabat melalui online pada pagi ini, sukalah saya pada pagi yang mulia ini untuk berkongsi sama dengan sahabat-sahabat sekalian melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba immarrat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu munzirun jaisin yaqulu sabahakum wa massakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa yaqrinu baina isbaihi sababati wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah summa yaqulu ana aula bi kulli mu'min min nafsihi ma taraka mala fali ahlihi wa man taraka dainan aw daya'a fa ilayya wa alayya. Rawahul Muslim wa ghairuh. Hadis daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpidato, yakni bersyarah di hadapan para sahabat, merah menyala matanya, lantang suaranya, dan bersangatan marah, sehingga seolah-olah baginda seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh dengan katanya bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada waktu pagi-pagi hari dan mungkin pada waktu petang-petang. Serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti dua jari ini. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kedua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah. Serta baginda bersabda lagi, ketahuilah, selain dari itu, maka sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik jalan pimpinan ialah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, sejahat-jahat perkara ialah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Sedang tiap-tiap perkara baru
yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, aku adalah berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin lebih daripada ia menolong dirinya sendiri. Sesiapa yang meninggalkan harta benda, maka itu adalah untuk waris-warisnya. Dan sesiapa yang meninggalkan hutan atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepada aku menjaganya, dan akulah yang menanggung hutannya. Riwayat Muslim dan lain-lain. Sahabat-sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan daripada Jabir itu memberi gambaran yang mengandungi makna yang sangat penting kepada kita. Pertama sekali, gaya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berpidato, semasa bersyarah. Maknanya gaya bahasa itu sangat penting. Dalam bahasa apa, dalam bagaimana gaya, sangat penting dalam kita memberi sesuatu penerangan kepada seseorang. Yang kedua, baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masa berlakunya kiamat hampir-hampir, tak berapa lama dah. Perkara yang ketiga, kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang membawa datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan perkataan yang benar, tidak ada kebengkokan, tidak ada kebohongan, walaupun sepatah kata. Tidak sebagaimana kata-kata kita, mungkin banyak tersasul, mungkin banyak tersalah, tetapi kalamullah memang tepat, laisa kadzib, tidak ada kebohongan. Dan jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sebaik-baik jalan pimpinan. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang teragung, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuk budi pekerti kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama adalah membawa seburuk-buruk perkataan. Jadi perkara agama, urusan agama ini tidak boleh sesuka hati kita buat-buat. Sebagaimana ajaran-ajaran sesatlah yang mengaku menjadi nabi palsu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musailamatul Kadzab, mengada-ngadakan sesuatu yang bercanggah kerana mengeluarkan sesuatu yang buruk. Begitulah zaman kita sekarang ini, banyak juga yang mengaku bahawa ia sebagai nabi dan mengatakan perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul. Itulah perkara-perkara yang baru yang membawa malapetaka yang sangat buruk kepada manusia itu sendiri. Perkara yang kelima, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang mukmin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang mukmin, jadi baginda sayang, sangat sayang kepada semua masyarakat daripada Arab, bukan Arab, sama ada di tanah Arab ataupun di lain-lain kepulauan seluruh pelosok dunia ini. Laki-laki, perempuan, tua, sederhana, kanak-kanak dan seumpamanya, selagi ia bernama manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala beritahu bahwasanya Rasulullah adalah sangat penyayang kepada umat dia. Jadi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada orang-orang yang membuat aniaya kepada dia sendiri. Sebagaimana berlaku penghijrah daripada Taif,
Pemuda-pemuda Taif melemparkan batu-batu, tapi baginda Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bagi itu tanda-tanda bukti Rasulullah sayang kepada hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi kepada hamba yang mukmin. Hamba yang tidak mukmin pun sentiasa berulang alik keluar daripada rumah untuk berdakwah, mengajak manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tanda-tanda kasihnya Rasulullah kepada manusia. Sahabat-sahabat melalui talian huraian hadis tadi memberi gambaran kepada kita bahawa tugas tabligh, tugas menyampaikan agama, dakwah agama Allah Subhanahu wa taala atas tujuan daripada perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah terhenti sejak Rasulullah hidup saja, bahkan ianya disampaikan sampailah kepada berlakunya kiamat kelak. Begitulah perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk menyampaikan agama, yakni perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti begitu saja, bahkan dia berterusan siang malam pagi petang sehingga bumi kita ataupun alam kita ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masa tamatlah tugasan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Maknanya dalam masa Rasulullah SAW masa susah, maknanya secara sembunyi-sembunyi. Masa senang dalam keadaan terang-terang, maknanya berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Begitulah juga zaman kita sekarang ini, zaman dalam masyarakat kita sekarang ini, maknanya kita boleh berusaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan perintah-perintah larangan dan perintah-perintah suruhan. Jangan kita berhenti begitu saja ataupun mengharapkan kepada seseorang sahaja. Biar itu ialah, aku tak apalah. Jadi tugasan menyampaikan perintah-perintah Allah SWT semua sekali, tidak terkecuali selagi ia dipanggil hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh memberi sarahan, memberi maklumat yang cukup baik untuk dicontohi, untuk ditirui oleh kita semua. Kalau kita boleh mencontohi, boleh meniru contoh-contoh sarahan Rasulullah, cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jalan yang terbaik, jalan yang sangat comel. Semoga kita berusaha ke arah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah untuk kita menyebarkan agama dia, supaya semua orang boleh faham apa yang kita kata, apa yang kita royak, apa yang kita ajar, boleh mereka amalkan insya-Allah. Jadi saya kira itulah sedikit renungan pada pagi yang mulai ini melalui talian, bersama kita amalkan yang baik dan bersama kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana contoh yang diberitahu oleh Allah melalui Rasulnya. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Itu sahaja yang dapat kita kongsi, yang dapat saya kongsi pada pagi ini. Semoga ianya membawa keberkatan bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat innahu wal ghafurur rahim.